3 malam untuk sama-sama menadah tangan memohon rahmat dan redha Allah di pagi ini. Alhamdulillah dengan adanya Ustaz untuk memimpin kita, menambahkan semangat untuk kita meneruskan munajat kita hari ini yang diberi judul Ya Rab ampunkan dosaku. Bagi memulakan majlis, mohon Ustaz memimpin umul kitab dan pahalanya kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solehin, kedua bapa kita, keluarga kita dan seluruh muslimin dan muslimat dan seisi makhluk di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya menyerahkan majlis kepada Ustaz, mohon izin saya bacakan senarai sahabat yang mohon didoakan untuk kesembuhan kerana diuji Allah dengan sakit. Moga doa kita ni dimakbul Allah dan mereka semua sembuh dengan sembuh yang tidak akan sakit lagi, sihat sejahtera selamanya. Nama-namanya ialah seperti Muhammad Mukmin Munsif bin Muhammad Syafiq, Munirah binti Makrodi, Huzairi bin Ngahliman, Ahmad Amin Asyafiq bin Adiputra, Hasya Adawiyah binti Adiputra, Raja Yung Azni binti Raja Ahmad Shah. Dengan ini saya menyerahkan majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan munajat pagi ini dengan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang hadirin yang dikasihi Allah sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah, makcik-makcik, kakak-kakak yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi yang penuh dengan keberkatan ini, malam-malam yang penuh dengan kemuliaan di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini. Allah SWT masih lagi menjemput kita untuk bersama-sama untuk bertakarub ataupun mendekatkan diri kepada Allah SWT, terutamanya di malam-malam Ramadan Al-Mubarak. Puji dan syukur kita kepada Allah yang tidak terhingga di atas pilihannya kepada kita sekalian untuk dimasukkan kita ke dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Ramai manusia yang dalam keadaan menginginkan dirinya untuk dimasukkan ke dalam bulan Ramadan, tetapi Allah SWT tidak memilih mereka untuk dimasukkan ke dalam bulan Ramadan. Saya Allah matikan mereka sebelum tibanya Ramadan Al-Mubarak. Ada yang meninggal sebelum datangnya Ramadan, ada yang meninggal sebelum datangnya Rejab, ada yang meninggal setelah habis Ramadan pada tahun yang lalu. Inilah Allah Subhanahu Wa Taala yang kuasanya sangat-sangatlah besar di sisinya, yang menguasai atas segala makhluk-makhluknya yang diciptakannya. Sehingga Allah SWT berjaya memilih hamba-hambanya yang dikehendakinya untuk dimasukkan ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah kita dipilih, tetapi kita sedang diawasi, tetapi kita sedang diperhatikan Allah. Apakah amalan-amalan yang kita buat di sepanjang bulan Ramadan? Adakah amalan-amalan tersebut menjadikan kita ini manusia yang disayanginya? Adakah amalan-amalan tersebut mencapai tahap satu kepuasan pada diri kita untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itu kita manusia yang hidup di dunia ni, berfikirlah dengan akal yang waras kita, supaya kita membezakan di antara perkara hak dan perkara yang batil, supaya kita dijadikan manusia yang terbaik di sisi Allah.
Sebab itu kita perlu menjadikan diri kita ini sebagai manusia yang selalu berfikir tentang keadaan demi keadaan kita. Dan memikirkan dosa demi dosa yang kita lakukan. Memikirkan segala kemurkaan Allah yang dilemparkan kepada kita di atas perbuatan kita yang kita lakukan. Saya menyuruh diri saya menyuruh kepada Allah SWT, dan saya menyuruh kepada semua hadirin yang ada pada malam ni. Allah SWT sedang melihat kita dan malaikat-malaikatnya sedang mempersaksikan kita. Walau secara online, walau secara alam maya, tetapi kita juga dirakam segala ucapan kita dan perbuatan kita sekarang ini di hadapan laptop, di hadapan handphone, di hadapan komputer dan sebagainya. Semuanya menjadi saksi di hadapan Allah SWT. Maka Allah melihat berapa ramai manusia yang hendak mendekatkan dirinya kepada aku. Jadi, bila kita nak mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka insafilah atas apa yang kita pernah lakukan dahulu, atas apa yang pernah kita buat sebelum ini, atas apa yang kita pernah lakukan sebelum ini. Semuanya itu menjadi dosa kepada kita, kepada Allah SWT. Maka jadilah kita manusia yang memohon ampun dan redha-Nya dan mencari ketaatan kepadanya, serta melakukan kebaikan dan kepercayaan kita kepadanya yang tidak berbelah bagi kepada Allah Azza wa Jalla sewaktu kita hidup di dunia ini. Sebab itu kalimah-kalimah yang tayyibah, kalimah-kalimah yang tayyibah, kalimah-kalimah yang terbaik untuk diungkapkan daripada kita iaitu kalimah istighfar. Kalimah istighfar ini adalah kalimah yang menghapuskan segala dosa-dosa kita yang bersarang di dalam diri kita. Istighfarlah kita kepada Allah, niscaya Allah ampun dosa kita. Katanya di dalam Al-Quran, wastaghfirillah, innallaha kana ghafurar rahim. Beristighfarlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Mari kita beristighfar kepada Allah SWT, memohon ampun kepadanya dan memohon munajat kepadanya supaya dia menerima segala dosa-dosa kita itu untuk dihapuskannya dan untuk dimaafi olehnya. Mudah-mudahan Allah mengasihi kita semua dan mudah-mudahan Allah menyayangi kita semua, terutamanya di waktu-waktu yang penuh dengan kemuliaan ini. Ramai manusia ketika ini yang beristighfar, maka Allah SWT akan menyayanginya dan akan menobatkan dirinya sebagai ahli syurga Allah SWT. Di dalam surah Az-Zariyat Allah kata apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur mereka itu, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut lagi di dalam Al-Quran dalam ayat yang lain, وَمَا كَانَ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan azab hamba-hambanya selagi hamba-hambanya beristighfar kepadanya. Allah tidak akan azab hamba-hambanya selagi mengukilkan kata-kata istighfar kepadanya. Allah tidak akan mengazab hamba-hambanya selagi dalam keadaan memohon ampun kepadanya. Allah tidak akan azab selama-lamanya hamba-hambanya yang selalu beristighfar, yang selalu diukilkan pada dirinya. Mari kita beristighfar kepada Allah. Satu senjata yang besar untuk Allah lihat kita sebagai manusia yang dipenuhi dengan kasih sayang. Mari kita beristighfar kepadanya dengan istighfar-istighfar yang kita ketahui di dalam kehidupan kita. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم
العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله 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 أستغفر 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 الله. Wahai Allah ya Tuhan kami hamba-hambamu yang sedang beristighfar kepadamu wahai Allah. Kepadamu ya Rabb, ampunkan dosa kami. Ya Rabb, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami. Wahai Allah, sesungguhnya kami yang hadir bertemu denganmu di saat yang penuh dengan kemuliaan ini. Tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan keampunanmu. Hanya mengharapkan keredaanmu. Hanya mengharapkan kasih sayangmu. Hanya mengharapkan belas dan kasihmu buat kami, wahai Allah. Ya Rabb, wahai Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Penyayang lagi Maha Mengasihani kepada hamba-hambamu. Ampunkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Sesungguhnya kami hanya mengharapkan redha-Mu buat kami, wahai Allah. Redha-Mu itu lebih besar daripada segala-galanya yang ada di bumi dan seisinya, ya Allah. Kami memerlukan belas kasih-Mu. Kami memerlukan sayang-Mu kepada kami, wahai Allah. Lihatlah wajah-wajah kami yang dipenuhi dengan dosa ini, wahai Allah. Lihatlah segala apa yang ada pada diri kami, pada leher kami, pada tangan kami, pada dada kami, pada anggota badan kami ini, wahai Allah. Dipenuhi dengan dosa-dosa terhadap-Mu, wahai Allah. Kalaulah Engkau menzahirkan segala dosa-dosa kami yang ada pada jasad kami ini, wahai Allah. Nescaya tidak ada manusia yang mahu mendekatkan diri mereka kepada kami, wahai Allah. Kerana dosa-dosa yang kami lakukan selama ini yang dinampakkan oleh-Mu, wahai Allah. Akan jasad kami ini, wahai Allah. Tetapi dengan kemuliaan-Mu, tetapi dengan kasih sayang-Mu, Engkau menutup segala aib hamba-hamba-Mu supaya tidak kelihatan segala dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu itu. Wahai Allah ya Tuhan kami bertaubat kepadamu, wahai Allah. Kami bertaubat memohon restu dari-Mu, wahai Allah. Kami bertaubat dan kami memohon agar Engkau mengampuni dosa-dosa kami, wahai Allah.
Seringkali kami didoakan dan kami mendoakan di dalam siri-siri solat tarawih kami di masjid dan di rumah dengan lafaz Allahumma innaka afuun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya Engau sangat menyintai keampunan terhadap hamba-hambamu. Maka ampunkan dosa dan kesalahan kami, wahai Allah. Inilah doa yang selalu kita ukilkan, yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Dia mengampuni dosa kita itu dengan kalimah al-afwa. Al-afwa ini ialah keampunan yang tidak ada kesan langsung di dalam buku catatan kejahatan kita yang dihapuskan. Setelah Allah hapuskan dosa kita daripada catatan tersebut, tidak ada tertulis lagi di dalam bahagian ataupun di dalam sebahagian daripada catatan kejahatan kita yang tertulis kejahatan. Bahkan dihilangkan terus segala catatan kita yang jahat itu. Segala catatan kita yang dosa itu. Segala catatan kita yang mujrim itu. Maka Allah hindarkan kita dan Allah hapuskan dengan kalimah tuhibbul afwa fa'fu anna. Inilah hebat. Inilah satu kehebatan yang ada pada manusia yang apabila dia memohon kepada Allah, Allah ampunkan dosanya. Marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita bertaubat kepada Allah supaya Allah SWT mengasihi kita sekalian dan menyayangi kita sekalian. Siapa kita kalau kita hidup di dunia ni tanpa kasih Allah SWT? Siapa kita kalau kita hidup di dunia ni tanpa dipedulikan Allah buat diri kita? Siapa kita kalau kita hidup di dunia ni tanpa diambil berat oleh Allah SWT akan diri kita? Maka humbang ambinglah kita di dunia ni mencari Allah Subhanahu Wa Taala, mencari kasih sayangnya di sepanjang kehidupan kita, serta mencari redha-Nya di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh mengharap manusia sayangnya ada masa dan ketikanya. Manusia menyayangi hamba-hamba Allah pada musim-musimnya. Manusia menyayangi kepada manusia selalu dalam keadaan dikhianati. Manusia yang menyayangi manusia selalu disakiti. Manusia yang menyayangi manusia selalu dimungkiri. Itulah manusia. Tetapi bila Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi hamba-hambanya, kasihnya tidak bertepi. Kasihnya sudah pasti. Kasihnya bukan hanya sekadar di dunia, tetapi hingga ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah menyayangi hamba-hambanya, segala keperluan kita akan dipenuhi. Bila Allah menyayangi hamba-hambanya, segala-galanya diberikan kepada kita. Bila Allah menyayangi hambanya, maka Dia akan melindungi kita, lindungi kita daripada segala mara bahaya siang dan malam. Bila Allah menyayangi kita, maka Dia akan mematahkan segala perancangan manusia akan kejahatan terhadap hamba-hambanya. Bila Allah menyayangi kita, sudah pasti kita akan merasai Allah lah segala-galanya yang ada pada diri kita. Dikala malam sunyi sepi, Bani insan tenggelam dalam mimpi. Musafir yang malang ini pergi membasuh diri untuk menghadap-Mu, oh Tuhan. Lemah lututku berdiri di hadapan-Mu, tangisanku keharuan. Hamba yang lemah serta hina, Engkau terima jua mendekati, bersimpu di bawah duli kebesaran-Mu.
Tuhan, hamba belum pasti bagaimana penerimaanmu dikala mendengar pengaduanku. Ku yakin kau tak mungkiri dalam wahyu yang kau nuzul dan kau berjanji menerima pengaduanku. Dan kau berjanji sudi mengampunkanku dari segala dosa yang kulakukan. Ampunanmu Tuhan lebih besar dari kesalahan insan. Hamba yakin pada keampunanmu Tuhan, bukan tidak redha dengan ujian, cuma hendak mengadu padamu. Tempat hamba kembali nanti di sana. Tempat hamba kembali nanti di sana. Ya Allah, ya Tuhan kami sedang memanggil-Mu, wahai Allah. Kami sedang memanggil-Mu, wahai Allah. Benarlah kata Nabi SAW, apabila manusia menyebut Ya Allah ataupun menyebut Allah, maka Allah akan mendekati kepada diri manusia yang menyebut tersebut. Benarlah kata Nabi SAW, apabila hamba Allah itu menyebut Ya Allah ataupun menyebut Wahai Allah ataupun menyebut Allah sekalipun, maka Allah SWT sedang menghampiri dengan hambanya untuk mendengar segala rintihan hamba-hambanya. Marilah kita sebut perkataan Ya Allah ataupun kita menyebut perkataan Allah di dalam kehidupan kita, supaya kita senantiasa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu, 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 Allah. 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 Bayangkan dosa-dosa kita sambil kita menyebut kalimah Allahu Allah ni. Bayangkan dosa-dosa kita yang hadir menjelma, yang Allah melihat segala dosa-dosa kita yang kita lakukan sebelum ini. Allahu, 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 Allah. 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 Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Munajat kita diteruskan dengan puji dan puja kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutamanya kita merungkai ataupun kita menyebut ataupun kita melafazkan kalimah-kalimah yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimah-kalimah tersebut yang disukai Allah
ialah selawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya apabila dia menyuruh hamba-hambanya berselawat, maka dia turut berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan amalan-amalan yang lain apabila yang disuruhnya, dia tidak sesekali melakukannya. Sebab dia adalah Allah, sebab dia adalah pencipta kita. Tetapi berkenaan dengan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengukilkan kata-katanya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah sebut sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Allah menyayangi kita dan supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali kita di atas selawat-selawat yang kita ukilkan ini. Supaya baginda Nabi kenal kita sedang berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bayangkan selawat kita ini, kita sedang berada di Raubah berhampiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita bayangkan dalam keadaan kita melalui di pintu yang tertulis Assalam hahuna, iaitu tersematlah dan bersemadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perkuburannya itu, di makamnya itu. Ketika itu kita sedang melalui pintu yang tertulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu kita tunduk, kita memberi salam dan kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bayangkan dua keadaan ini, sama ada di Raudhah ataupun kita yang sedang melalui di hadapan pintu yang tertulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamun ala hahuna. Bagi kita sampaikan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu manusia berada di dalam Raudhah, ramai manusia yang menangis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menangis dan memohon tersangat-sangat sampai teresak-esak menangisnya itu. Semata-mata nak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata nak mendapat kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa begitu? Sebab dia tahu bahawasanya apabila dia berselawat, apabila dia memberi salam kepada Rasulullah, Rasulullah sedang menjawab salam dan selawatnya yang diukilkan oleh umatnya yang disayanginya. Nabi sayang kita. Nabi sangat kasih kepada umat dia. Nabi rindu kita. Dan Nabi sangat-sangat rindu nak bertemu dengan kita. Sebab itu, sebagai tanda kita rindu kepada Rasulullah, maka bersalawatlah di dalam kehidupan kita seharian. Supaya kita bertambah-tambah dirindui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menantikan kehadiran kita ketika mana di alam mahsyar nanti. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selawat Al-Anwar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله
Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Khalilallah. Ya Rasulullah, kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang bermunajat ini, wahai Allah, kau limpah-limpahkanlah segala kebaikan dan segala sejahtera dan kemuliaan-Mu buat junjungan besar kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi, kami kenal Engkau, wahai Allah. Kerana Rasulullah, kami kenal Al-Quran yang kami baca, wahai Allah. Kerana Rasulullah, kami dapat Islam, agama suci ini, wahai Allah. Kerana Rasulullah, kami disayangi oleh-Mu, wahai Allah. Kerana Rasulullah, kami menghidupkan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan kami demi meraih redha-Mu, wahai Allah. Kerana Rasulullah, kami hidup bahagia di dunia ini, wahai Allah. Kerana Rasulullah, kami hidup dipenuhi dengan rezeki daripada-Mu, wahai Allah. Kerana Rasulullah, kami disayangi oleh-Mu, wahai Allah. Kerana Rasulullah, dosa-dosa kami diampuni oleh-Mu, wahai Allah. Kerana Rasulullah, kami ini diampuni bahkan dimuliai oleh-Mu, wahai Allah. Kerana Rasulullah, umat ini dimuliai daripada umat-umat yang lain, wahai Allah. Kerana Rasulullah, kami dipenuhi dengan nikmat-nikmat sewaktu kami hidup di dunia ini, wahai Allah. Wahai Allah, terima kasih kepada Engkau, wahai Allah. Kerana Engkau hadirkan Rasulullah di dalam kehidupan kami. Walaupun kami tidak pernah melihat wajah dan tubuh badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kami merasai kehebatannya. Namun kami merasai keagungannya. Namun kami merasai kemuliaan yang ada pada dirinya. Namun kami merasai kecantikannya dan kemuliaannya. Namun kami merasai keindahan wajahnya. Namun kami merasai segala apa yang ada pada jasadnya itu sangat mulia, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, persaksikanlah air mata kerinduan kami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kami sangat merinduinya, wahai Allah. Wahai Allah, datangkanlah di dalam mimpi-mimpi kami untuk bertemu dan menatap wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan kami tidak boleh dicabar lagi, melainkan kami rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat teringin nak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sangat inginkan untuk bertemu dan menatap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, tolong khabarkan kalam-kalam kami ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu ini hamba-hamba-Mu sedang mengalir air mata kerinduan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang hadir ke Masjidin Nabawi untuk menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ada yang hadir tetapi hanya sekali sahaja diizinkan untuk mendekati Nabi SAW. Ada yang hadir di Masjidin Nabawi untuk menziarahi Rasulullah, untuk dekatkan diri dengan Rasulullah, yang untuk berada di Raudhah berdekatan dengan Nabi SAW, tetapi hanya diizinkan seketika sahaja, wahai Allah. Hadirnya dunia ini, wahai Allah. Hadirnya dunia ini, wahai Allah. Tetapi kami yakin keadilan yang ada padamu itu mengatasi segala makhluk-makhlukmu di dunia ini, wahai Allah. Sewaktu kami berada di Masjidil Nabawi, kami dihalau, kami dihambat oleh hamba-hambamu yang berjawatan di dalam pasukan-pasukan keselamatan. Sangat terhad masa kami untuk bertemu dan duduk di dalam raudhah itu, wahai Allah. Maka kami merasai tidak puas hati kami untuk duduk bersama-sama dengan Nabi SAW seketika itu sahaja, wahai Allah. Dan kami membayangkan jika ini kalau diberikan kepada kami tempoh yang begitu terhad, tempoh yang begitu sedikit, di mahsyar nanti bagaimanalah keadaan kami? Adakah kami ini diizinkan hanya seketika duduk bersama dengan Rasulullah? Wahai Allah, janganlah begitu buat diri kami ini, wahai Allah. Janganlah begitu engkau buat diri kami, wahai Allah. Sedangkan Rasulullah SAW dan engkau sendiri berjanji kepada kami bahwasanya sesiapa yang bangun untuk bertahajud kepada Allah, maka dia akan bersama-sama dengan baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan kebersamaan itu tidaklah dihadkan masa kepada kami. Bahkan kami inginkan tangan-tangan kami ini disahut dan dipegang erat-erat oleh Nabi SAW seperti mana sahabat-sahabat Nabi yang pernah berjabat salam dengan Rasulullah SAW. Kami tahu tangan baginda Nabi SAW itu sangatlah lembut. Apabila dia berjabat salam dengan hamba-hamba-Mu, wahai Allah, maka tangan kami tenggelam dek kerana lembutnya tangan Nabi SAW yang dipenuhi dengan lemak yang mulia itu, wahai Allah. Hebatnya ciptaan Engkau, wahai Allah, buat kekasih Engkau dan kekasih kami, Nabi Muhammad SAW. Wahai Allah, ya Tuhan kami, Kau persaksikanlah kami yang sedang bermunajat ini, wahai Allah. Inilah umat-umat Nabi Muhammad SAW yang turut serta di dalam program yang dianjurkan oleh GNI ini, wahai Allah. Persaksikanlah kami, wahai Allah. Persaksikanlah pertemuan kami ini, wahai Allah. Supaya kami ini dipenuhi dengan kasih sayang-Mu, wahai Allah. Supaya kami ini dipenuhi dengan keampunan-Mu, wahai Allah. Sangat banyak dosa dan kezaliman yang kami lakukan ke atas diri kami ini, wahai Allah. Sekiranya kalau Engkau tidak mengampuni dosa dan kesalahan kami, maka kami akan termasuk di kalangan orang-orang yang rugi di dunia hingga ke akhirat kelak, wahai Allah. Wahai Allah, jangan masukkan kami di dalam senarai-senarai ahli neraka-Mu, wahai Allah. Mungkin di antara kami dan mungkin diri manusia yang bercakap ini juga, wahai Allah, mungkin di senarai pendek di dalam nama-nama senarai ahli neraka-Mu, wahai Allah. Dosa kami, wahai Allah. Ampunkan dosa kami, wahai Allah. Gugurkanlah nama-nama kami dalam senarai ahli-ahli neraka-Mu, wahai Allah. Kami bimbang nama kami itu dipandang oleh-Mu dengan penuh kehinaan. Kami bimbang nama-nama kami yang tersenarai di kalangan ahli-ahli neraka itu. Sangat marah Engkau kepada kami sehingga Kau meletakkan nama kami dalam senarai-senarai ahli neraka. Dahlah ahli neraka, kemudian neraka Jahannam pula. Wahai Allah, dengan berkat tahajud ini, wahai Allah, dengan berkat sepertiga malam yang kami dirikan ini, wahai Allah, dengan berkat kami mengikuti sunnah Nabi SAW untuk kami munajat ini, wahai Allah,
Gugurkanlah nama-nama kami di dalam senarai ahli-ahli neraka itu, wahai Allah. Kami tak mampu nak menanggung neraka-Mu, wahai Allah. Api yang dinyalakan di dunia ini yang tersentuh kulit kami pun kami tak mampu, wahai Allah. Kami tak nak tiba-tiba Engkau letakkan nama-nama kami di dalam neraka yang nak menanggung kami dengan keperitan dan kepedihan dan azab seksa-Mu yang tidak terperi sakitnya. Apalah nasib kami di dalamnya? Adakah Engkau nak membiarkan kami meraung di dalam neraka itu, wahai Allah? Adakah Engkau nak membiarkan kami menangisi dengan sekuat-kuatnya, menanggung kesakitan di dalam neraka itu, wahai Allah? Dek kerana dosa-dosa kami yang lalu yang kami lakukan terhadap-Mu, wahai Allah. Ya Rabb, ampunkan dosaku. Ya Rabb, ampunkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Ya Rabb, terimalah doa-doa kami yang kami ukilkan ini, wahai Allah. Wahai Allah, Tuhan semesta alam. Wahai Allah, Tuhan yang memiliki diri kami ini yang bila-bila masa sahaja Engkau boleh mengambil nyawa kami, wahai Allah. Wahai Allah, jadikan diri kami ini hidup dipenuhi dengan kemuliaan. Dan mati kami nanti pun dipenuhi dengan kemuliaan. Jangan Kau biarkan hidup kami sewaktu kami hidup dipenuhi dengan kemuliaan. Tetapi mati kami dipenuhi dengan kehinaan daripada-Mu, ya Allah. Kami tak mahu hidup kami sedemikian, wahai Allah. Tetapi yang kami mahu, biarlah hidup kami ini dipenuhi dengan kemuliaan dan mati kami dipenuhi dengan kasih sayang-Mu sehingga Engkau memanggil-manggil kami dengan kalimah yang thayyibah buat kami, khusus kepada hamba-hamba-Mu yang kini berada di dalam GNI ini, wahai Allah. Dengan kalimah-kalimah yang Engkau panggil dengan penuh penghormatan buat diri kami ini, wahai Allah. Iaitu kalimahnya, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu yang redha lagi meredaimu. Dan masuklah kamu semua, wahai manusia, bersama-sama hamba-hambaku dan ke syurga-syurgaku. Inilah kalimah yang kami nantikan nanti, wahai Allah. Inilah kalimah yang kami rindui, wahai Allah. Kalimah ini yang didengari oleh kami nanti, wahai Allah. Wahai Allah, pastikan kalimah ini yang akan Engkau sahut kami nanti, wahai Allah. Pastikan kalimah ini yang Engkau akan memanggil-manggil kami, wahai Allah. Mudah-mudahan kami berjaya di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Kami tidak mahu kalimah-kalimah yang menjadikan kami dihumban ke dalam neraka. Bahkan kalimah-kalimah yang kami inginkan ialah kalimah yang thayyibah yang Engkau sebutkan sebentar tadi, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah segala amal ibadah kami di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak ini, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, kalau kami nak memikirkan dosa kami dan kebaikan kami, nescaya dosa kami itu lebih-lebih hebat daripada segala kebaikan yang kami lakukan di dunia ini, wahai Allah. Sama ada kami sedar ataupun kami tidak sedar. Sama ada dosa itu dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui akan segala dosa-dosa kami yang kami lakukan. Wahai Allah, terimalah segala munajat kami, wahai Allah. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli taubatan waghfir ilfir zunub
فإنك غافر الذنب العظيم. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Wahai Allah, ya Tuhan kami ukilkan bit-bit kalam-kalam indah itu yang pernah diukilkan oleh Imam Ash-Shafi'i, yang pernah diukilkan oleh sahabiah, seorang wanita Srikandi yang hebat, iaitu Rabi'atul Adawiyah, yang memohonkan keampunanmu buat dirinya. Begitu juga dengan kami di saat ini, wahai Allah. Kami menginginkan kebaikan-kebaikan agar diberikan kepada kami, supaya kami senantiasa di dalam jagaan-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, Kau pandanglah diri kami yang hadir ketika ini bersama-sama-Mu, wahai Allah, supaya Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Ya Rabb, ampunkan dosaku, wahai Allah. Ya Rabb, ampunkan dosa-dosa kami semua yang hadir ketika ini, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, ada ibu-ibu yang hebat di dalam ini, wahai Allah. Ada makcik-makcik yang sangat hebat ibadahnya buat-Mu, wahai Allah. Ada kakak-kakak yang rajin berselawat kepada-Mu, wahai Allah, di dalam ini. Kau terimalah segala amal ibadah mereka ini, wahai Allah. Sesungguhnya mereka ini adalah hamba-hamba-Mu, dan kami semua adalah hamba-hamba-Mu yang mengharap redha-Mu dan keampunan daripada-Mu buat kami sekalian. Supaya kami ini dicucuri rahmat-Mu, wahai Allah. Dengan rahmat-Mu, maka kami dapat melakukan ketaatan terhadap-Mu, wahai Allah. Dengan rahmat-Mu, sehingga kini kami dipilih untuk berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini. Dengan rahmat-Mu, kami berjaya melaksanakan amal ibadah yang hebat-hebat terhadap-Mu, wahai Allah. Dengan rahmat-Mu, kami berjaya melaksanakan solat tahajud. Dengan rahmat-Mu, kami berjaya melaksanakan solat duha setiap hari, wahai Allah. Dengan rahmat-Mu, kami berjaya membaca Al-Quran-Mu setiap hari di dalam kehidupan kami, wahai Allah. Dengan rahmat-Mu, Engkau jadikan kami hamba-hamba-Mu yang dianugerahkan kesihatan dan keafiatan yang berterusan buat kami. Wahai Allah, ya Tuhan kami ukilkan kata-kata kami ini kepada-Mu, supaya Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami, wahai Allah. Supaya Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami, wahai Allah. Supaya Engkau mendengar dan fokus terhadap apa yang kami minta ini buat-Mu, wahai Allah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha penyayang, lagi maha pengasih terhadap hamba-hamba-Mu. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Apabila kita mencari Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah SWT lebih-lebih lagi untuk mendapatkan kita. Apabila kita berjalan menuju kepada Allah, Allah SWT bergegas berlari-lari untuk mendapatkan kita, wahai ibu-ibu dan ayah sekalian. Inilah hebatnya kasih sayang Allah yang tidak bertepian, yang tidak berhad, bahkan yang tidak dikhianati apabila Dia menyayangi kita. Sayangilah Allah, niscaya Allah akan menyayangi kita. Carilah rahmat Allah, niscaya Allah akan merahmati kita. Carilah keampunannya, maka Dia akan mengampuni kita. Carilah redha-Nya, niscaya Dia akan meredai kita. Carilah kasih sayangnya, niscaya Dia akan mengasihi kita. Carilah pilihan daripadanya, niscaya Dia akan memilih kita. Carilah keampunannya, maka Dia akan mengampuni kita. Untuk akhirnya, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian,
sedar tak sedar, kita sudah hampir sejam untuk bersama di dalam program yang dianjurkan oleh GNI ini. Terima kasih kepada semua penganjur dan semua yang hadir di kala ini. Mudah-mudahan Allah memandang kita dengan penuh kasih sayang. Mudah-mudahan Allah SWT memenuhi segala hajat dan impian kita selama ini. Yang kita hajati, yang kita impikan selama ini. Allah makbulkan kita untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Dan Allah makbul kita untuk menerima kita, kedatangan kita di Makkah Al-Mukarramah dan di Madinah Al-Munawwarah sebagai ibadah umrah. Ataupun Allah memberikan keampunannya dan merezekikan kita untuk bertemu dengan Nabi SAW di dalam kehidupan kita, terutamanya di dalam siri-siri mimpi-mimpi kita kepada Allah SWT dan kepada Rasulullah SAW. Mari kita panjatkan doa, kita mohon doa kepada Allah SWT dalam doa kita ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dan mudah-mudahan Allah mendengar dan memakbulkan doa-doa kita ini, insyaAllah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, di dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, bulan Ramadan Al-Mubarak, wahai Allah, ya Tuhan kami sudah bermunajat kepadamu, wahai Allah. Kami sudah menyebut tentang dosa-dosa kami terhadapmu, wahai Allah. Kami sudah menyebut tentang kekuasaanmu terhadap kami, wahai Allah. Wahai Allah, hebatnya engkau, wahai Allah. Sesungguhnya engkaulah yang memiliki kami. Sesungguhnya engkau telah memiliki kami. Sesungguhnya kami adalah milikmu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami, wahai Allah. Dengarlah segala rintihan kami dan doa kami ini, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, wahai Allah. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan sesama kami, wahai Allah. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan ibu-ibu ini, wahai Allah. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan ayah-ayah ini, wahai Allah. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kakak-kakak, makcik-makcik, ayah-ayah, pakcik-pakcik, abang-abang yang ada dalam ini, wahai Allah. Mudah-mudahan semuanya mereka ini menjadi manusia yang mulia di sisimu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami titipkan perasaan kami ini, perasaan yang sedih, bimbang, dan kami rasa takut terhadap dosa-dosa kami yang kami lakukan selama ini, wahai Allah. Lebih-lebih lagi kami sangat-sangat bimbang akan dosa-dosa kami ini tidak diampuni olehmu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, apalah nasib kami di alam barzakh nanti, wahai Allah, sekiranya kalau engkau tidak mengampuni segala dosa-dosa kami ini, wahai Allah. Kami tidak mahu dosa-dosa kami ini mengiringi kami sewaktu kami berada di alam barzakh nanti, wahai Allah. Kami tidak mahu dosa-dosa yang kami lakukan sepanjang hidup kami di dunia ini mengiringi kami masuk sekali di alam barzakh-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami inginkan segala amal solat kami yang kami lakukan, solat tahajud kami, bacaan Al-Quran kami, selawat kami kepada Nabi SAW mengiringi kami di alam barzakh nanti, wahai Allah. Supaya amalan-amalan solat itu menjadi teman mesra kami di alam barzakh. Supaya surah Al-Mulk yang kami bacakan setiap malam itu menjadi teman sejati kami di alam barzakh nanti, wahai Allah. Bahkan menjadi pembantu kami dan pembela kami hingga ke syurga, wahai Allah. Kami inginkan, wahai Allah, segala majlis-majlis ilmu yang kami hadiri itu menjadi asbab kami bahagia kekal abadi hingga ke syurga, wahai Allah. Kami menganggapkan, wahai Allah, kami menginginkan, wahai Allah, agar segala infak-infak kami yang kami berikan kepada tabung GNI ini, wahai Allah, menjadikan kami manusia yang dipenuhi dengan kemuliaan-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami inginkan, wahai Allah, segala kebaikan kami itu menjadi penyebab amal mizan kami nanti ketika mana ditimbangi, menjadi amal kebaikan itu diberatkan oleh-Mu, wahai Allah, sehingga mengatasi segala amal-amal kejahatan kami, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan
Kami inginkan, wahai Allah, agar Engkau membebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur dan di alam mahsyarmu nanti, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, makbulkan hajat kami ini, wahai Allah. Wahai Allah, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami, wahai Allah. Yang ajal itu kami tidak ketahui bila Engkau akan menjemput kami, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, sekiranya kalau Engkau nak menjemput kami, wahai Allah, sekiranya kalau Engkau nak mengambil nyawa kami, wahai Allah, ambillah nyawa kami dalam keadaan kami sedang sujud kepadamu, wahai Allah. Ambillah nyawa kami dalam keadaan kami sedang sujud di Baitullahil Haram. Ambillah nyawa kami sedang sujud di Raubah Al-Haram. Ambillah nyawa kami dalam keadaan kami sedang bermunajat kepadamu, wahai Allah. Terutamanya di sepertiga malam, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, ambillah nyawa kami dalam keadaan kami sudah bertaubat kepadamu, wahai Allah. Ambillah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Ambillah nyawa kami dalam keadaan kami sudah tidak ada dosa lagi pada diri kami, wahai Allah. Bahkan, ambillah nyawa kami dalam keadaan kami sempat menyebut kalimahmu, La ilaha illallah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, apalah nasib ibu dan ayah kami, wahai Allah. Ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia, wahai Allah. Kau jadikanlah kubur ibu dan ayah kami itu satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, wahai Allah. Kau jangan seksa ibu dan ayah kami itu, wahai Allah. Kau jangan seksa ibu dan ayah kami yang pernah menyayangi kami, yang pernah kami menumpangi rahimnya, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jangan kau seksa ibu kami, wahai Allah. Ibu yang sangat menyayangi kami sewaktu kami kecil dahulu, wahai Allah. Ibu yang sangat tahu akan keperluan kami di dunia ini, wahai Allah. Ayah yang sangat mengetahui akan apa yang kami perlukan di dunia ini, wahai Allah. Jangan kau azab dua-dua manusia ini, wahai Allah. Jangan kau azab manusia yang hebat dua orang ini, wahai Allah, di dalam kehidupan kami. Mereka lah yang mengenali kami. Mereka lah yang menyayangi kami. Mereka lah yang membesarkan kami. Mereka lah yang mendidik kami untuk kenal Engkau, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, muliakanlah ibu dan ayah kami, wahai Allah. Muliakanlah ibu dan ayah kami, wahai Allah. Muliakanlah ibu dan ayah kami, wahai Allah. Jangan kau seksa mereka walaupun sesaat. Jangan kau seksa mereka walaupun sesaat. Jangan kau hadirkan malaikat-malaikat yang memarahi mereka. Jangan kau hadirkan malaikat-malaikat yang memarahi mereka. Apatah lagi malaikat-malaikat yang hendak memukul mereka. Jangan kau hadir malaikat-malaikat yang begitu, wahai Allah. Bahkan kau datangkanlah malaikat-malaikat yang penuh dengan kemuliaan yang diundang olehmu kepada mereka, wahai Allah. Mudah-mudahan ibu dan ayah kami yang berada di alam barzakh itu mendengar segala doa-doa yang kami ukilkan ini. Dan mereka mengetahui doa-doa ini sedang diukilkan oleh anak-anak mereka, wahai Allah. Mudah-mudahan mereka mengetahui doa-doa yang diukilkan ini datangnya daripada anak-anak mereka, wahai Allah. Dan mudah-mudahan mereka mengetahui doa-doa yang diaminkan ini adalah daripada anak-anak mereka, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah salam rindu. Sampaikanlah salam rindu dan cinta kami buat ibu dan ayah kami, wahai Allah. Sampaikanlah salam rindu dan salam cinta kami. Sampaikanlah salam rindu dan cinta kami buat ibu dan ayah kami, wahai Allah. Mudah-mudahan kami yakin penjagaanmu adalah penjagaan yang terbaik. Maka kau peliharalah ibu dan ayah kami, wahai Allah. Daripada disiksa, daripada dicerca, daripada dimarahi, daripada dimakan oleh binatang-binatang
yang buas di dalamnya, wahai Allah. Bahkan kau peliharalah mereka berdua dengan peliharaan yang terbaik di sisimu, wahai Allah. Seperti mana janjimu, Fallahu khairul hafizah wa huwa arhamur rahimin. Maka engkaulah sebaik-baik penjagaan dan engkaulah sebaik-baik penyayang terhadap hamba-hambamu yang disayangi. Wahai Allah, ya Tuhan kami memohon doa kepadamu, wahai Allah, agar dijadikan Ramadan kali ini buat kami Ramadan yang paling berkualiti dan paling bermakna di dalam sejarah hidup kami beribadah kepadamu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan ini, wahai Allah. Wahai Allah, terimalah seluruh amalan kami di sepanjang bulan Ramadan ini untuk diterima olehmu, wahai Allah, di sisimu dengan penuh kasih sayang daripadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami mendoakan seluruh jemaah, seluruh tetamu yang hadir di dalam grup GNI ini, wahai Allah, agar diberkati olehmu, agar disayangi olehmu, agar diampuni olehmu, bahkan diterima segala amal ibadah kami. Mudah-mudahan kami senantiasa di dalam peliharaanmu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keselamatan, keamanan serta kebahagiaan yang berterusan kepada kami di dunia hingga ke syurgamu, wahai Allah. Terutamanya seluruh rakyat-rakyat Malaysia, rakyat-rakyat Brunei Darussalam, rakyat-rakyat di negara-negara yang lain. Mudah-mudahan kami senantiasa di dalam jagaanmu dan di dalam peliharaanmu, wahai Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, selesai program kita pada malam ni. Minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan saya serahkan kepada moderator kita. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Media Muhammad Naim kerana sudi bersama kami dalam program Munajat menjelang sahur. Terima kasih pada jemaah semua kerana sudi bersama-sama kita walaupun masing-masing tentu sibuk dengan untuk bertahajud dan lain-lain ibadah. InsyaAllah kita teruskan dengan selepas ini kita akan makan sahur dan sempat lagi untuk menunaikan solat sunnah, InsyaAllah. Untuk semua, jumpa lagi untuk program Satu Hari Satu Juzuk pada 2 suku petang. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua, jumpa lagi. Assalamualaikum dan mohon Ustaz tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dipersilakan Ustaz. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.